6, tajuknya terang dan gelap. Standard kandungan 6.1 terang dan gelap. Standard pembelajarannya 6.1.1 menyatakan sumber cahaya. Cahaya adalah punca tenaga yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, keadaan sekeliling kita akan gelap dan menyukarkan kita melakukan sebarang aktiviti. Baiklah, kalau kita perincikan lagi, cahaya matahari ialah sumber cahaya yang utama. Ia merupakan sumber cahaya semula jadi. Pada waktu siang, cahaya matahari membolehkan kita melihat perkara-perkara di sekeliling kita dan memudahkan kita melakukan aktiviti. Seterusnya, tahukah kamu siapakah orang yang pertama yang menciptakan lampu? Dia ialah Thomas Alva Edison, iaitu seorang saintis yang mula-mula mencetuskan idea ke arah penciptaan lampu yang kita gunakan obor dan juga pelita. Tenaga cahaya daripada obor dan pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan cikgu juga berharap agar kamu akan terus bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR untuk waktu ini dan waktu-waktu yang seterusnya. Baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran bagi subjek sains dalam unit 6, tajuk terang dan gelap, dengan standard kandungannya 6.1 terang dan gelap. Standard pembelajaran 6.1.2 membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan gelap dan terang. Objektif pembelajaran menyatakan pemerhatian secara lisan dan bertulis tentang perbezaan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat memberikan penerangan tentang perbezaan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap dan membuat kesimpulan tentangnya. Murid-murid, seperti yang diterangkan dalam pelajaran yang lepas, cahaya adalah penting dalam kehidupan kita kerana ia membantu kita untuk melakukan pelbagai aktiviti. Cuba kamu bandingkan kedua-dua keadaan pada gambar yang ditunjukkan ini. Di sini kamu boleh lihat satu gambar yang dalam suasana yang terang dan satu lagi gambar yang menunjukkan suasana yang gelap. Jadi di sini kamu rasa dalam keadaan yang manakah yang akan membantu kamu mencari atau mengesan objek-objek di sekitar kamu dengan lebih mudah? Adakah kamu merasakan ianya lebih mudah dilakukan dalam keadaan yang terang ataupun lebih mudah dilakukan dalam keadaan yang gelap? Baik, cuba pula kamu lihat gambar yang ditunjukkan ini. Ini adalah merupakan situasi di dapur yang tiada sumber cahaya, yang gelap. Satu lagi ialah yang terang. Jadi kamu rasa dalam situasi manakah yang akan memudahkan kamu untuk melakukan aktiviti di dapur, contohnya seperti memasak. Jadi sudah tentunya kamu akan memilih untuk melakukan aktiviti memasak dalam suasana yang cerah ataupun yang terang, yang mana di kawasan itu ada sumber cahaya, kerana ia lebih memudahkan untuk kamu bergerak dan melakukan aktiviti. Baik, seterusnya mari kita lihat pula tentang keputusan penyiasatan yang telah dilakukan oleh sekumpulan murid. Mereka telah melakukan satu penyiasatan untuk memerhatikan perbezaan aktiviti yang dilakukan dengan atau tanpa bantuan sumber cahaya, iaitu lampu. Dalam penyiasatan tersebut, mereka telah diminta untuk menulis dan melukis pada sehelai kertas di dalam dua keadaan yang berbeza, iaitu dalam keadaan yang terang dan satu lagi di dalam keadaan yang gelap. Jadi ini adalah pemerhatian yang didapati.
Jadi apabila kita teliti kepada jadual ini, kita dapati ya aktiviti menulis dalam keadaan yang terang adalah lebih mudah kerana dalam keadaan yang terang tulisan ataupun hasil kerjanya lebih kemas berbanding dengan di dalam keadaan yang gelap ya. Dan satu lagi mereka juga diminta melukis. Jadi cuba lihat keputusannya. Lukisan yang dihasilkan dalam keadaan yang terang lebih sempurna berbanding dengan lukisan yang dihasilkan dalam keadaan yang gelap. Baiklah, jadi apa yang boleh kita perkatakan daripada pemerhatian yang dilakukan ini? Sebelum itu, kita berhenti sebentar untuk segmen fakta menarik. Baik, tahukah kamu apakah nama serangga ini? Ya, serangga ini namanya ialah kunang-kunang. Okey, apa yang istimewanya tentang kunang-kunang ni? Okey. Baik, biasanya sumber cahaya akan mengeluarkan tenaga cahaya dan tenaga haba, ya. Dia akan rasa panas apabila ada cahaya je, dia akan rasa panas. Namun ianya tidak bagi serangga ini. Okey. Kerana dalam sebuah portal di internet iaitu portal Smithsonian mengatakan bahawa cahaya yang dikeluarkan daripada kunang-kunang adalah cahaya yang paling berkesan di dunia kerana serangga ini mengeluarkan 100% tenaga cahaya tanpa mengeluarkan tenaga haba langsung. Jadi apabila kita berada di dalam kalangan kunang-kunang atau di kawasan yang dipenuhi dengan kunang-kunang, kita akan dapati kawasan tersebut cerah tetapi tidak panas kerana cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang ini tidak mengandungi tenaga haba. Baik, seterusnya faktor yang kedua pula. Okey. Jadi tahukah kamu apakah warna sebenar matahari? Ya. Okey. Matahari sebenarnya berwarna putih. Tapi mengapa ada kalanya kita melihat matahari berwarna putih, kuning, merah atau jingga? Baik, jika kita melihat ke arah matahari, ia kelihatan berwarna kekuningan, terutamanya pada waktu matahari sedang terbit dan matahari hampir terbenam. Jika kita menggunakan prisma, kita akan melihat pelbagai warna yang dikenali sebagai warna pelangi. Okay? Apabila cahaya matahari melalui kaca prisma ini, ia akan memecahkan cahaya putih tadi kepada 7 warna. Baik, seterusnya matahari kelihatan berwarna kuning, jingga dan merah disebabkan oleh atmosfera atau lapisan gas yang menyelimuti bumi. Okay, ini adalah bumi yang sedang berputar dan di bahagian luar ini merupakan lapisan gas yang kita namakannya sebagai lapisan atmosfera. Baik, itu adalah 2 fakta menarik yang cikgu kongsikan dengan kamu. Yang pertama berkenaan dengan kunang-kunang dan yang kedua berkenaan dengan cahaya matahari. Baik, sekarang mari kita teruskan dengan hasil penyiasatan sebentar tadi. Okay? Di mana murid-murid tersebut mendapati bahawa aktiviti menulis dan melukis adalah lebih sempurna dilakukan dalam keadaan yang terang atau dalam suasana yang ada sumber cahaya. Jadi pemerhatian yang kita boleh lakukan di sini, apa yang kita boleh katakan di sini ialah tulisan dan lukisan yang dihasilkan adalah lebih sempurna dan kemas apabila dilakukan dalam keadaan terang berbanding dalam keadaan gelap. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh kita lakukan daripada hasil penyiasatan ini? Kita boleh simpulkan bahawa aktiviti akan lebih mudah dilakukan dalam keadaan terang atau apabila ada sumber cahaya. Baik, cikgu harap agar kamu faham apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu. Jadi untuk latihan pengukuhan ya, bagi menguji pemahaman kamu, cikgu nak kamu jawab latihan pengukuhan ini, iaitu di dalam buku latihan aktiviti muka surat 38
buku aktiviti muka surat 39 dan buku aktiviti di muka surat 40. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu harap agar kita dapat jumpa lagi pada minggu hadapan, dan sehingga itu salam sayang daripada cikgu. Jaga diri dan jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.